amalan zikir sebagai seorang usahawan ya. Saya bukanlah ustaz, saya bukanlah orang yang hebat, bukan yang berilmu, tetapi amalan-amalan zikir ini saya sudah amalkan selama saya berniaga. Alhamdulillah, dia memberikan kesan yang baik di dalam perniagaan yang saya lakukan. Jadi saya nak share kepada semua sahabat-sahabat di luar, usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan yang ingin menjadi usahawan Islam, usahawan berjaya, usahawan cemerlang, mengikut perspektif Al-Quran. Paling utama sekali untuk semua usahawan yang ada di luar, sahabat-sahabat di luar sana, paling utama kita kena jaga solat kita kepada Allah SWT. Kita kena jaga solat fardu kita, itu paling utama. Sebagai seorang usahawan ini, yang paling penting kita kena jaga solat fardu kita kepada Allah SWT. Ini kita kena jaga. Macam mana pun susah kita, macam mana pun miskin kita, macam mana pun rugi kita, macam mana pun masalah kita, yang paling utama sekali adalah kita kena jaga solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena jaga, itu paling utama. Zikir yang paling utama yang kita kena amalkan adalah apabila kita solat pada waktu malam selepas solat tahajud ya. Selepas solat tahajud pada 2/3 malam kita bangun, kita solat tahajud, dan selepas solat tahajud dan kita solat hajat 2 rakaat tahajud, kita boleh mulakan dengan 2 rakaat permulaan, dan lepas tu kita pergi solat hajat 2 rakaat dan solat sunat taubat 2 rakaat, dan waktu itu barulah kita berzikir dengan zikir pembuka rezeki yang biasa saya amalkan dan saudara juga boleh amalkan ya. Ingat, saya bukannya ustaz. Kalau ada kekurangan mohon diperbetulkan, mohon ditambah baik, dan kalau ada yang tidak berapa sesuai mohon dikomen, tidak jadi masalah. Kita berkongsi ilmu supaya semuanya mendapat manfaat. Pertama sekali, zikir yang biasa diamalkan adalah kita berzikir dengan zikir ini. Pertama adalah selepas tahajud, selepas solat sunat taubat, selepas solat sunat hajat, dan kita teruskan dengan berzikir. Zikir pembuka rezeki pada malam tu adalah ini: La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Berapa jumlah dia bergantung kepada saudara, usahawan-usahawan di luar sana. Semakin banyak adalah lebih baik. Jadi saya biasa kalau kita amalkan 1000 lebih baik ya. Sahabat di luar sana boleh amalkan. Kerana dikatakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah bersabda, aku mendengar Jibril berkata, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, iaitu tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata, sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya daripada kefakiran, penghiburnya daripada sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan, dan pengetuk pintu syurga. Yang kedua, lepas itu apabila selepas subuh kita solat subuh. Kita solat subuh, biasa kita akan amalkan, kita membaca Al-Quran, kita membaca surah Al-Waqiah, kita membaca surah Yasin ya. Membaca Al-Quran, tapi saya biasa buat membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan saya teruskan dengan zikir yang kedua, iaitu zikir subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim, iaitu maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Ini kita boleh amalkanlah 1000 kali. Ini zikir yang kedua ya. Ini zikir yang kedua kita boleh amalkan, iaitu selepas kita solat subuh, lepas tu kita baca Al-Quran, baca surah Yasin, kita baca surah Al-Waqiah, lepas tu baru kita baca zikir pembuka rezeki yang kedua, iaitu subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim, sebanyak 1000 kali. Yang ketiga, selepas kita berzikir dengan zikir yang kedua, iaitu subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim, kalau boleh kita kena amalkan zikir ketiga ini sebelum sewaktu kita menunaikan solat fardu duha. Apabila 4 rakaat pun boleh, 6 rakaat pun boleh, bergantung kepada permulaan. Bagi yang mula-mula berjinak untuk solat duha, itu bolehlah solat duha dengan 2 rakaat insyaAllah. Lepas itu kita amalkan zikir ini 100 pagi dan 100 petang, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya kongsikan dengan sahabat di luar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maha suci Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang zalim. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 87 ya. Zikir yang keempat adalah kita lakukan ini selepas waktu maghrib ya. Zikir yang keempat. Zikir yang keempat ini kita lakukan selepas maghrib, iaitu kita baca inna haza la rizquna ma lahu min nafad, iaitu maksudnya sesungguhnya inilah rezeki kami kepada kamu yang tidak habis-habisnya. Surah As-Sad surah 38 ayat 54 ya. Jadi ini zikir yang keempat.
Kita lepas maghrib kita bolehlah menyelitkan di dalam aktiviti-aktiviti agama, baca Al-Quran kalian lain itu. Kita masukkan yang ini, iaitu zikir yang keempat, inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ini selepas waktu maghrib ya. Ini waktu maghrib. Dan sewaktu-waktu maghrib ni juga kita boleh masukkan zikir ya. Zikir ini dipanggil zikir wirid Nabi Sulaiman ya. Wirid Nabi Sulaiman. Dia dipanggil wirid Nabi Sulaiman. Tujuan zikir ini adalah untuk mengundang rezeki yang daripada semua arah dan memperluaskan rezeki, memperbanyakkan rezeki kita insya-Allah. Zikir ini dia dipanggil wirid Nabi Sulaiman. Kita amalkan sebanyak 313 kali seafdalnya ya. Dia daripada surah An-Najm ayat 48 yang berbunyi wa annahu huwa agna wa akna. Jadi wa annahu huwa agna wa akna, surah Najm ayat 48, lebih kurang macam itulah ya. Wa annahu huwa agna wa akna. Jadi ini kita amalkan 313 kali. 313 kali sebaiknya ya sewaktu maghrib ya. Zikir yang keenam iaitu kita bolehlah amalkan zikir ini mungkin selepas isyak kita baca zikir ini, iaitu zikirnya daripada surah An-Naml ayat 30 dan 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi ini ayat surah An-Naml ayat 30 dan 31. Kita boleh baca sebanyak 313 kali juga. Kerana dia bacaan ini, doa ini menghindar kita daripada gangguan jin dan sihir, dan sekaligus mempergunakan segala urusan kita. Surah An-Naml, N-A-M-L ni 6 lah. Surah An-Naml ayat 30, 31 ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi ini kita boleh amalkan 313 kali, iaitu selepas waktu isyak ya. Selepas waktu isyak juga kita boleh baca selawat tajriyah ya. Selawat tajriyah. Selawat tajriyah ini kita baca sebaik-baiknya 33 kali lah. 33 kali, iaitu selepas isyak lah, masa kita banyak peluang kita baca selawat tajriyah. Selawat tajriyah ini kita boleh baca untuk tempoh sebanyak 33 kali. Kerana orang membaca ini adalah rahmatnya. InsyaAllah dia akan mendapat pertolongan daripada Allah dalam berniaga. Dia berbunyi, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil khurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul qawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa la ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Jadi ini kita baca sebanyak 33 kali. Ini panggil selawat tajriyah. Selawat tajriyah kita baca selepas isyak 33 kali. InsyaAllah amalan ini yang kita boleh. Dan yang ke-8 adalah zikir setiap masa. Kita lakukan zikir setiap masa. Ada 2 zikir yang kita lakukan setiap masa, iaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lakukan setiap masa, bila-bila masa. Selepas fardu solat, selepas solat fardu isyak, fardu maghrib, fardu asar, fardu zuhur, fardu subuh, juga zikir tambahan yang kedua menjadi asas harian adalah dengan membaca, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini 2 zikir yang kita jadikan amalan. Kita bergerak, kita berjalan, kita ke mana sekalipun, iaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita jadikan rutin harian kita, berzikir setiap masa tanpa berhenti. Jadi 8 ini adalah perkongsian kepada semua sahabat-sahabat di luar, dan saya yakin kita dalam berniaga memang kita diharungi dengan banyak masalah. Kadang-kadang kita berhutang, kadang-kadang perniagaan yang kita jangka di luar jangka, kadang-kadang perniagaan yang kita jangka untung jadi rugi, kadang-kadang perniagaan partnership yang baik jadi tidak baik. Tapi kita kena ingat, semuanya ni kita kena niat kepada Allah SWT. Terima kasih kepada semua bersama saya dalam live yang singkat ini. Semoga kita semua bermanfaat dan menjadi hamba yang beriman. Kalau bermasalah, sabarkan diri. Bermasalah, banyakkan doa kepada Allah SWT.
Dan jika kita bermasalah dalam hal pun, yang paling ingat kita kena pentingkan iaitu kejujuran kita dalam menjalankan urusan. Walau macam mana pun, jangan lari daripada masalah, selesaikan masalah yang baik. Wabillahi taufik. Sekali lagi, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.